Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sumila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sumila arwahi walidina wa masyayikhina wa jami'il muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Ustaz Afifi. Seterusnya tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu seorang ulama Riau, pula penyengat Riau. Raja Ali Haji berkata, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pernah berkata, ma'al mihbarah ilal maqbarah, bersama botol dakwat sampai liang lahat. Itulah panjangnya kan menuntut ilmu itu. Akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zaka'in wa hirsin wa ijtihadin, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Itu kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang kunci ilmu. Cerdik, haloba, tak cukup-cukup ilmu ni kita tuntut. Sabar, dalam satu riwayat yang lain wajtihadin, bersungguh-sungguh. Dalam satu riwayat wastibarin, sabar. Wa bulghatin, ada bekalan, ada biaya. Wa irsyadi ustazin, bimbingan guru. Wa tuli zaman, masa yang panjang. Raja Ali Haji juga berkata, menuntut ilmu janganlah segan ilmu yang benar, jangan yang bukan, iaitu ilmu yang kebajikan. Di kitab ini sudah disebutkan
Menuntut ilmu janganlah segan. Segan ni ada dua makna. Orang belah utara dia kata awak hang ni penyegan. Penyegan tu malas. Satu lagi makna segan ni malu. Malu pun jangan, segan pun jangan dalam menuntut ilmu. Jadi hari ini insya-Allah kita ada daurah ilmu tauhid. Sebelum saya baca risalah 2 kalimah syahadah, kemudian al-babul awal min aqidati fi aqidati ahli-sunnah wal jamaah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani daripada kitab Hidayatus Salikin. Kemudian Asma'ullahil Husna, terjemahan dan huraian oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala dalam kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Yang asasnya 3 itulah, tapi ada pintu gerbang nak masuk tu. Saya akan baca dulu mukadimah membaca kitab dan juga adab belajar. Mukadimah membaca kitab ni daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala. Kemudian ada doa penutup membaca kitab pun daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala. Kemudian ada adab belajar ni daripada kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Kemudian baru kita masuk risalah 2 kalimah syahadah. Dan di ujung nanti, kalau sempat, insya-Allah sempat, saya akan baca risalah Gurindan 12 oleh Raja Ali Haji. Sebab kitab Gurindan 12 ni sangat berharga, tapi sayangnya hampir-hampir tak diajarkan di masjid ataupun di surau. Jadi saya riwayatkan Gurindan 12 ni pada guru saya. Jadi saya akan riwayatkan juga kepada, saya akan baca kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat kita ratakan manfaat daripada ilmu Raja Ali Haji rahimahullah ta'ala. Jadi kita baca dulu mukadimah membaca kitab. Ada pun khutbah bagi membaca kitab yang lain daripada tafsir dan hadis. Misalnya kita nak baca kitab tauhid, ya, kalau nak baca kitab tauhid, nak mengajar kitab tauhid, kita bolehlah baca mukadimah yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Kita baca ada adab pelajar. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Ada 2 versi itu saya buat, yang apa namanya Jawi itu saya type semula. Kat Jawi itu type semula, kemudian saya rumikan. Kalau ada yang tak boleh, yang tak laju baca Jawi, boleh tengok Harumi, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun fi adabil muta'allim. Ini satu fasal pada menyatakan adab orang yang belajar. Bermula ni kalau kita baca kitab Jawi, ini namanya ibu perkataan ataupun perdu kata. Dalam kitab-kitab Jawi ini banyak ibu perkataan ataupun perdu kata.
yang kita kena faham. Sebab itu dia punya kunci untuk memahami kitab Jawi, satu daripadanya pada bahasanya. Dan bahasa kitab Jawi itu satu daripada yang utamanya ibu perkataan ataupun perdu kata. Jadi bermula ni, kalau bahasa Arabnya ini menunjukkan selepas perkataan bermula itu adalah mubtada' lah. Melayu dia tak ada mubtada'. Ya, dia tak macam Arab. Jadi nak tunjuk kata yang itu mubtada', maka digunakan ibu perkataan bermula. Bermula adab. Jadi adab itulah mubtada'. Tapi kalau Nahu Melayu lama, dia tak kata. Nahu Melayu moden, dia kata subjek. Tapi Nahu Melayu lama, dia sebut permulaan kata. Di mana ada permulaan kata, kita kena cari warta kata. Tu Nahu Melayu lama. Pergi sekolah sekarang dia tak ajar dah istilah permulaan kata, warta kata tu, itu Nahu Melayu lama. Masa tu Nahu Melayu diajar dengan Jawi, bukan dengan Rumi, ya. Permulaan kata, ya, bermula adab orang yang belajar serta orang yang mengajar akan dia itu beberapa perkara. Itu dia punya khabar lah, dia punya warta kata. Bermula adab orang yang belajar serta orang yang mengajar. Ulama kata man tahawana bil adabi uqiba bihirmanis sunani, wa man tahawana bis sunani uqiba bihirmanil faraid, wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Sesiapa meremehkan adab, dia akan dihukum dengan terhalangnya sunat. Sesiapa meremehkan sunat, dia akan dihukum dengan terhalangnya fardu. Dan sesiapa yang meremehkan fardu, dia dihukum dengan terhalangnya makrifah. Sampai ke situ perginya. Punca daripada tak menjaga adab, meremehkan adab. Sebab itu dia ajar adab. Bermula adab orang yang belajar serta orang yang mengajar akan dia itu beberapa perkara. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, Zai itu dibaca dengan sabdu. Kadang-kadang orang sebut ringan je Ghazali. Kadang-kadang Ghazali, ya. Kalau nama orang Melayu Ghazali. Tapi sebutan imam ni Al-Ghazali. Zai itu bersabdu. Saya pun dulu lah, masa zaman baru belajar dulu, sebut Ghazali jugalah. Tapi tuan guru sebut sebutannya Al-Ghazali. Zaid bersabdu Al-Ghazali. Mungkin ada orang kata lah apa salahnya nama, sebutlah macam mana pun. Cuba kalau orang sebut nama kita tak betul, tak jauh hati kita, tak kecil hati kita. Jadi kita sebutlah betul-betul Imam Al-Ghazali pada Bidayatul Hidayah. Jadi sebenarnya kitab Hidayatul Salikin ini terjemahan kepada kitab Bidayatul Hidayah dalam bahasa Melayu yang diusahakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Paling baik kita duduklah, sebab duduk ni gaya yang tawaduk. Tapi kalau tak boleh duduk atas lantai, duduk atas kursi pun duduk juga. InsyaAllah, mudah-mudahan.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak membebani seseorang luar kemampuan dia. Mungkin kadang-kadang orang dah lanjut usia ni, dia duduk lama-lama kaki kebeh. Tu. Jadi dia ada murunah kat situlah, mudah-mudahan ya. Disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada Bidayatul Hidayah. Ini nama kitab Arab. Kitab Bidayatul Hidayah ni permulaan lah kalau belajar tasawuf. 11 perkara. Tetapi disebut oleh Imam Al-Ghazali pada Bidayatul Hidayah 11 perkara. Pertama, apabila berdapat, maksudnya apabila bertemu, apabila berjumpa, apabila berdapat dengan gurunya, maka hendaklah mendahulu memberi salam sebagai hormat kepada guru tu. Kedua, bahawa jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Kalau bahasa orang dulu-dulu, jangan bentang sejadah depan guru. Maksudnya jangan kita menunjukkan kita tu lebih pandai daripada guru. Walaupun mungkin kita tu lebih pandai daripada guru, tapi guru ni dia akan menumpahkan ilmunya tu sepenuh hati apabila anak muridnya tu, dia akan mencurah apabila anak murid tu bersedia untuk menadah. Kalau anak murid tak bersedia menadah, guru pun tak sepenuhnya mencurahkan ilmunya ya. Ketiga, bahawa jangan ia berkata dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Dia pula banyak cakap pada gurunya. Itu tak kena segi adab. Tak ditanya guru, dia pula yang menjawab misalnya. Keempat, bahawa jangan ia bertanya akan gurunya, melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Kelima, bahawa jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu, atau barang sebagainya, atau barang sebagainya. Maksudnya jangan melaga-lagakan antara guru dengan guru. Jadi guru ni pun manusia. Jadi bila tersinggung guru tu, bak kata tadilah, kesediaan guru tu nak mencurahkan ilmu sepenuhnya kepada murid itu akan terganggu ya. Kita boleh tak bersetuju, tapi ada adabnya. Adabul ikhtilaf, ada berbeza pendapat tu ada. Dan mungkin ada perkara yang kita tak nampak, guru kita nampak. Jadi eloklah kita minta penjelasan pada guru kita tu, mengapa dia berpendapat demikian. Mungkin ada sebab. Iza zahara sabab fa batala al-ajab. Kalau tahu sebab, hilang rasa heran pasal apa guru ni pendapat dia macam ni. Sebab kita tak tahu sebab. Tapi bila kita minta penjelasan, dia bagi sebab, dah jelas sebab tu, mudah-mudahan heran tu pun hilang. Keenam, bahawa jangan ia memberi isyarat kan akan gurunya. Keenam, bahawa jangan ia memberi isyarat kan akan gurunya itu dengan menyalahi akan bicara gurunya itu, maka menyangkal bahawasanya ia terlebih benar daripada gurunya itu, maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya itu, lagi kurang berkat. Maksudnya dia menunjukkan tak setujunya, kurang senangnya kepada guru tu. Kadang-kadang anak murid ni dia buat isyarat macam tu kan. Contohlah, dia buat macam ni kat guru dia, dia tengok kawan dia tunjuk macam tu. Jadi itu menyalahi adab dan kurang berkat.
Ketujuh, bahawa jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang sama-sama duduk pada hadapan gurunya. Apa saya guru ni kadang-kadang ialah guru pun manusia. Guru tu tengok apa dia ni bisik ni, ngata aku ke? Jadi tersinggung guru tu tak. Kedelapan, maksudnya ke-8, bahawa jangan berpaling. Jawi lama ni kadang-kadang dia tak pakai huruf sasi tu, kalau silap baca tu jangan berpalang. Lamnga ni jawi lama. Kalau baca kitab Aqidah Nasafiyah yang diterjemah kepada bahasa Melayu abad ke-16, boleh sangkut baca kalau tak ada guru. Sebab jawi dulu dia tak pakai huruf saksi. Kadang-kadang huruf saksi itu kat suku kata pertama aja. Kadang-kadang langsung tak pakai. Kak Rosin nak baca apa? Kak Rosin. Boleh baca macam-macam kalau jawi dulu. Kurus boleh, keras boleh, kursi boleh, keris boleh. Macam-macam boleh. Jawi dulu, jawi sekarang ni lain. Bahawa jangan berpaling ia ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya itu, tetapi hendaklah ia duduk tunduk. Tanun dal qaw tu tunduk, bukan tanda tanduk kan. Tunduk. Silap baca dia tanda lah. Tunduk apa tanduk lah. Tunduk lagi beradab. Seolah-olah ia di dalam sembahyang. Kan dalam sembahyang tu makruh toleh kiri kanan, maka bawa adab, bawa falsafah sembahyang tu dalam mengaji. Fokus maknanya. Raja Ali Haji dalam kitab Gurindan 12, nanti kalau petang kita insya-Allah sempat kita akan baca. Apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita, apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita. Orang Perak kata, orang bukan orang Perak, orang Parit, saya orang Parit. Tuan-tuan orang Perak juga. Tapi Perak ni dia ada belah Parit lain, belah Tipin lain dia punya logatnya tak. Mata tu jangan ngelewa. Jangan tengok sana tengok sini, tak fokus hati. Bila mata tak fokus, hati tak fokus. Tu. Kerana Allah Ta'ala kata, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Ta'ala tidak jadikan bagi seseorang itu ada dua hati dalam rongganya. Kalau hati kita tak dekat guru, hati kita kat lain. Kalau hati kita kat lain, hati kita tak kat guru. Mana ada dua hati? Satu hati kat guru, satu hati kat lain. Itu yang jaga pandangan mata. Baik itu kalau dalam semayang pun, dalam kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi kata, wa yukrahu taghmidul ain. Makruh memejamkan mata dalam sembahyang, makruh. Tetapi Manawi kata lagi, tapi kalau pejam mata tu boleh mendatangkan khusyuk, harus memejamkan mata. Maklumlah kadang-kadang sejadah kita tu banyak menang coraknya. Ada setengah orang tengah sembahyang dia pergi kira tiang Masjidil Haram. Pasal sejadahnya tu gambar Masjidil Haram bertiang. Dia kira tak cukup tiang ni, aku pergi hari tu banyak lagi tiang ni, sikit tak khusyuk. Jadi kalau pejam mata boleh khusyuk, harus, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi jangan sampai tertidur dah lah. Pejamnya pejam, orang sebelah gerak dia dah tertidur. Baik. Kesembilan, bahawa jangan membanyakkan soal tak kala segan gurunya itu dari berkata-kata atau tak kala ia lelah. Guru tu dah letih, guru tu dah malas nak jawab, dia dah nak balik dah bangkit dah, kita tanya lagi bertubi-tubi. Jadi itu tak menyenangkan guru tu. Ke-10, apabila berdiri gurunya
maka hendaklah ia berdiri pula kerana mentakzimkan gurunya. Mentakzimkan maknanya menghormati gurunya itu. Ada penyair Mesir terkenal Ahmad Syauqi, qum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Bangkitlah menghormati guru, ya, hampir-hampir guru tu menjadi rasul. Maksudnya guru ni tugasnya macam rasul. Rasul apa tugasnya? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tu tugas rasul, mengajar kaumnya kitab dan hikmah. Hikmah tu ditafsir oleh Imam Syafi'i sebagai sunnah. Rasul mengajar Quran dan sunnah. Mengajar, wa yu'allim. Jadi guru pun mengajar. Jadi sama dari segi itulah. Rasul mengajar, guru mengajar. Ya. Bangunlah menghormati guru, hampir-hampir guru menjadi rasul. Ara'aita a'zama wa ajalla min allazi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Adakah kamu pernah lihat orang yang lebih agung dan lebih luhur daripada orang yang membina dan membangunkan jiwa dan akal, ya? Itulah guru. Maka hendaklah ia berdiri pula kerana mentakzimkan gurunya itu. Jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan. Sambil gurunya bangkit, sambil itu dia tanya. Gurunya dah nak balik dah. Dah soal, ya? Masa itulah dia nak bersoal. Dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu. Sambil guru tu jalan nak balik, sambil berjalan tu dia bertanya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau orang jumpa dia tepi jalan bertanyakan hadis, Imam Malik tak jawab. Imam Malik balik rumah, dia mandi, dia pakai baju yang paling baik, dia pakai minyak wangi, kemudian dia pergi Masjid Nabawi, baru dia jawab hadis yang ditanya oleh orang itu. Itu adab lah. Dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu. Kalau kita berjalan dengan guru, kita dengan guru berdua, nak diri sebelah mana kita? Ya, sebelah kanan guru ke sebelah kiri guru? Kalau kita berjalan berdua dengan guru, kita di kanan ke kita di kiri guru? Jadi ulama kata ambil panduan sembahyang berjemaah. Kalau makmum seorang, imam dan tur seorang, mana boleh imam ramai tak? Makmum seorang, makmum di sebelah kanan imam. Jadi kalau kita berjalan dengan guru, mengiring guru, kita seorang, kalau berdua tak boleh, seorang kanan seorang kiri. Tak kalau semua kanan, sengit pula 10 orang kanan, guru dah ke tepi belah kiri, ya. Yalah macam sembahyang jemaah lah, seimbang kalau ramai. Tapi kalau jalan seorang, di sebelah kanannya. Itu dari segi adab, ya. Baik. Dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu hingga sampai ke rumahnya atau kepada tempat duduknya itu. Ke-11, jangan jahat sangka dengan gurunya itu pada segala perbuatan yang zahir menyalahi i'tiqadnya, atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya, kebiasaannya, kerana guru itu terlebih tahu ia dengan segala rahsia syariat. Kita nak satu hari kita jumpa guru kita tu minum berdiri, hai tak siqah ustaz ni. Dulu ustaz ni dia mengajar suruh minum duduk. Tadi aku tengok dia minum berdiri, hilang siqah. Nanti dulu, ya, mungkin ada sebab dia minum berdiri tu. Jangan-jangan dia ada buah hasil kot, tak boleh duduk, ataupun tak ada tempat duduk, kotor. Adalah sebab. Jadi kita kena baik sangka. Sayyidina Ali pernah minum berdiri. Orang tanya pada dia, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sekarang ni sebut karamallahu wajhah, orang marah pula.
Dia kata ni Syiah katanya. Sebut karamallahu wajhah untuk Sayyidina Ali Syiah. Ya. Kalau kita buka kitab Sirajut Talibin, dia ada dua sebab paling kurang mengapa dibaca karamallahu wajhah. Pertama, Sayyidina Ali ni lam yasjud li sanamin qattu. Sayyidina Ali dia tak pernah wajah dia sujud kepada berhala. Wajahnya mulia. Dia mulia oleh Allah Ta'ala, tak pernah menghadap berhala. Apa nak herannya? Daripada kecil dibela, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab berjanji, kanak-kanak yang pertama memeluk Islam Sayyidina Ali. Yang kedua, dalam kitab Sirajul Talibin sebut lam yara auratahu qattu. Sayyidina Ali tak pernah melihat auratnya. Tak ada mandi koboi lah. Tak ada mandi koboi. Sebenarnya ulama ahli sunnah wal jamaah guna dua-dua. Ada kalanya mereka guna radhiyallahu anhu mendoakan, ada kalanya karamallahu wajhah. Bukan Syiah. Syiah tak sebut karamallahu wajhah. Tak tahulah, tapi saya tengok baca dalam kitab Syiah tak ada pula karamallahu wajhah. Ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin, bila Imam Al-Ghazali sebut Sayyidina Ali, beliau akan mendoakan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Padahal Imam Al-Ghazali ni satu dunia tahu dia ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah. Bapa ahli sunnah, tokoh ahli sunnah, tokoh besar ahli sunnah pun karramallahu wajhah juga. Tak ada masalah, itu bukan Syiah. Sayyidina Ali pernah minum berdiri. Jadi ditanya orang, siapa? Ditanya orang. Sayyidina Ali kata, aku minum berdiri ni supaya orang tahu minum berdiri ni dalam keadaan tertentu harus. Memang minum berdiri ni makruh, tapi ada kalanya jadi harus. Seperti hikayat Nabi Musa dan Nabi Khidir, maka bahawa perbuatan Nabi Khidir, memang ada sebagian ulama kata Khidir ni Nabi, tapi jumhur ulama kata Khidir bukan Nabi. Dia adalah hamba Allah yang soleh, dia adalah wali Allah. Tapi ulama kata tak jatuh martabat Nabi Musa walaupun belajar dengan Khidir yang bukan Nabi, kerana ada yang kelebihan tak ada pada Khidir, ada pada Nabi Musa AS. Ada kelebihan yang tak ada pada Nabi Musa AS, ada pada Khidir. Kuat burung kerana sayapnya, kuat ketam kerana sepitnya. Masing-masing ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Dan nubuwah, kenabian itu lebih tinggi daripada lain-lain martabat. Baca kitab Aqidah Tahawiyah, apa kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Nabi yang seorang lebih afdal, lebih utama, lebih mulia daripada seluruh wali-wali Allah. Wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengutamakan, melebihkan seorang wali ke atas seorang nabi. Tak jatuh sebab dia belajar ilmu yang tak ada dekat dia. Maka bahawasanya perbuatan Nabi Khidir memasak itu maksudnya memecahkan, memasakkan akan perahu orang yang tempat ia menumpang akan dia, dan membunuh ia akan kanak-kanak yang kecil yang belum lagi berdosa. Baradal wawsin tu berdosa, jangan berdos pula, itu makan ubat. Sebab Jawi lama dia tak ada urus saksi kadang-kadang kat ujung. Jawi baru ada sin alif tak? Maka pada zahir perbuatannya itu menyalahi akan syariat. Perbuatan Khidir tu pada zahirnya menyalahi syariat. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, baca surah Al-Kahfi dan tafsirnya.
Dan sebab itu maka engkar Nabi Musa AS akan dia permulaannya, tetapi pada hakikatnya tiada menyalahi akan batin syariah. Dan sebab itulah batin syariat, dan sebab itulah bahawa Nabi Musa pada akhir perbuatannya itu membenarkan akan dia. Saya takut saya terlupa nak ajar doa penutup baca kitab tu. Pasal dah habis kita baca, dah belajar ni, kita bacalah. Saya baca sekali lalu supaya dapat saya ijazahkan nanti bacaan ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wa anshur 'alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma 'ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukras sabirin wa tawbatas siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma bi nuri wajhikal ladzi mala'a arkana 'arsyik an tazra'a fi qulubina ma'rifatak حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sebab saya takut lupa nak baca. Tu yang baca je ni memang tak habis lagi, ada lagi yang kita nak baca. Cuma takut lupa. Jadi kita masuk kepada risalah 2 kalimah syahadah yang dikarang oleh, risalah ni satu muka aja. Yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru saya, Tuan Guru Haji Zikri bin Haji Alamat Piah. Tuan Guru Haji Zikri ini salah seorang gurunya Said Alawi Al-Maliki, ya ulama Mekah yang terkenal tu. Baik, kita ada lagi seorang guru dia ni, Syekh Abdul Qadir Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili, salah seorang guru dia Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala. Jadi kita baca had Jawi pun ada, had Rumi pun ada. Yang kalau yang tak boleh Jawi, ada saya bawa had Rumi itu, ada boleh tukar le file tu kalau terambil yang Jawi, ada yang Rumi ya. Tapi boleh baca Jawi boleh ke tak? Pengertian 2 kalimah syahadah. Pengertian 2 kalimah syahadah, syahadah tauhid dan syahadah rasul, asyhadu ataupun dipanggil syahadah risalah, syahadah kerasulan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada pen boleh tambah alif dekat lepas dal tu, Muhammad, dan mim ha mim dal alifnya gugur kat situ. Artinya aku ketahui. Kenapa kena tahu dulu? Tertibnya ilmu, iman, amal. Itu tertibnya. Dari mana datang tertib tu? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ini ayat Quran ya. Tapi surah mana saya tak ingat. Kalau ada yang hafiz, Al-Hafiz mungkin tahulah surah mana ayat. Saya itu kelemahan saya, ayat-ayat yang kita ingat tu surahnya pula tak ingat, nombor ayatnya pun tak ingat. Tiap-tiap manusia tu dia ada kelemahan dia. Fa'lam itu ilmu.
maka ketahuilah itu ilmu. Annahu la ilaha illallah, itu iman. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, minta ampun, itu amal. Jadi ulama kata tertibnya ilmu, iman, amal. Kena kenal dulu. Artinya aku ketahui, kena ada ilmu. Apa ilmunya? Ilmu tauhid. Imam kita dalam bidang akidah ni, Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala berkata, yajibu 'ala al-'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Wajib atas setiap hamba, setiap manusia mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengetahui agamanya. Jadi nombor satu Allah dulu, mengenal Allah. Kalau dalam kitab Matan Zubat, kata Syekh Ibn Ruslan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Seawal-awal wajib ke atas insan mengenal Tuhan dengan sepenuh keyakinan. Jadi itu nombor satu. Yang pertama dan utama, ya. Artinya aku ketahui, kena ada ilmu, kena mengaji. Dalam kitab Jawharat Tauhid, apa kata dia? Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Wa ba'du fal aslu bi ilmi wa ba'du fal aslu bi wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun. Ilmu usuluddin ni wajib, yahtaju litabyini, memerlukan penjelasan, memerlukan huraian supaya yang sama itu jadi jelas. Artinya aku ketahui, jangan belajar tasawuf dulu, tauhid dulu. Ada dengar lepat. Ada dengar lepat. Bukan kuih lepat, orang nama lepat. Saya pernah jumpa dia kat Kuala Lumpur, jumpa sembang dengan lepat. Ada benda yang dia hurai itu betul pada ilmu saya lah. Saya tak tahu lah pada ilmu lain. Ada yang dia cakap tu betul, tapi ada yang dia cakap tak kena. Jadi kita ni nak belajar ni kena ikut tangga dia. Kena ikut tangga. Jangan lompat, takut jatuh. Naik ikut tangga. Mula-mula tauhid, ilmu tauhid dulu. Artinya aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hati aku. I'tiqad ni kerja hati. Kerja tangan apa? Memegang, menyuap, mengambil. Kerja telinga, mendengar. Kerja lidah, bercakap. Kerja hati, percaya, i'tiqad. Dan aku nyatakan bagi yang lain daripada aku. Acong dengan Mutusami, kalau dia beriman dalam hati je, dia yakin dalam hati, esok kalau dia mati, orang tanam di mana? Di jerat Cina. Pasal apa? Kan dia dah beriman atau dalam hati. Siapa yang tahu? Lautan dalam dapat diselami, dada manusia tak dapat diselami. Sampai kesudah kita tak tahu, Acong Mutusami ni dah memeluk Islam, dah beriman. Sebab dalam hati. Jadi sebab itu aku nyatakan bagi yang lain, orang lain dengar kita bersyahadah, saksi, supaya nak jalankan hukum di dunianya. Nanti Acong nak kahwin dengan anak perempuan kita, kita bagi ke tak? Kalau dia tak mengucap, mana kita tahu dia dah beriman? Kalau mati besok di mana? Macam mana jenazahnya tu? Nak urus macam mana? Jadi kalau nahnu natawalla zawahir
Wallahu ta'ala sar. Kita hukum pakai zahir. Dah zahir dia mengucap, kita uruslah jenazah dia secara sebagai orang Islam. Ya. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Ya. Dalam hati tu dia mengakui rukun-rukun iman yang 6 tu, kita takkan tahu sampai bila-bila kecuali dia ucap. Lidah tu penterjemah hati. Ya. Dan aku nyatakan bagi yang lain daripada aku akan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itulah terjemah la ilaha illallah. Imam Nawawi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, i'lam anna afdal al-azkar ba'da al-Qur'ani qawlu la ilaha illallah wa ma'naha la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ketahuilah zikir yang paling afdal selepas Quran adalah la ilaha illallah. Dan makna la ilallah itu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya yang wujud, ya, pada yang wujud kecuali Allah Ta'ala. Sungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Cuba tengok elok-elok huruf pada kalimah la ilallah. Cuba tengok lam pada la ilallah. Lam tu kan, lam tu lam alif kan, lam alif tu macam bentuk gunting. Lam alif tu macam bentuk gunting. Ini dalam hadis tak ada, jangan tanya mana hadisnya. Ini bukan hadis, ini kaji pengamatan ulama. Ulama ni sampai huruf tu pun dia kaji telitinya dalam. Lam alif, lam tu kan, lam alif tu bentuk gunting. Kalau kita tempah baju, tukang gunting tu buat apa? Dia ambil kain nela tu, apa dia buat? Dia kena gunting kain nela tu. Kalau tidak, apa halnya? Kalau tidak, pakai sari, gulung-gulungkan kain nela kat badan. Jadi dia akan gunting. Pasal apa dia gunting? Dia nak buang yang tak mau. Nak buang yang tak mau. Dah buang semua yang tak mau, tinggal yang mau aja. Tinggal yang nak aja. Jadi bila kita kata la ilaha illallah tu, kita buang Tuhan yang tak beridentiti. Tuhan yang identitinya tidak mutlak, kabur. Tuhan yang sebagai bersifat makhluk. Tuhan sebagai jelmaan. Tuhan yang diangkat sebenarnya bukan Tuhan. Buang. Jangan buang Allah. Buang illallah. Tu je tinggal. Tu simbolik gunting. Buang. Tinggal yang sebenar-benarnya. Itulah Allah Ta'ala. Tapi nak buang ni, ialah nak masuk ni memang kena buang dulu. Botol ni kalau berisi, masuk air baru, dia keluar balik. Kena bagi kosong. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sebagian ulama kata al urwatul wuthqa tu simpulan tali yang teguh tu syahadah. Jadi siapa menolak taghut tu apa dia? Ma'ubida min dunillah, yang disembah selain daripada Allah, yang kita nafikan semua tu tadi tu. Wa yu'min billah, Allah je yang kita yakini sebagai Tuhan. Jadi tolak taghut yang disembah daripada Allah. Raditu billahi rabba, terima Allah saja. Itu namanya apa kaedah tu? At-takhliyah qabla at-tahliyah. Mengosongkan sebelum mengisi. Buang semua taghut tu daripada hati. Buang semua ma'ubida min dunillah tu daripada hati. Yang tinggal
tahliyah, baru iman masuk Allah aja. Tak berkongsi hati dalam hati kita tak kongsikan Allah tu dengan sesiapa pun. Ya. Melainkan Allah yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar terkaya daripada seluruh alam. Apa alam? Ma siwallah, selain Allah. Alam itulah makhluk juga. Makhluk tu alam pun makhluk. Alam ni selain daripada Allah. Alam. Kita perlukan Allah, Allah tak perlukan kita. Ada tak ada kita sama je. Ada kita tak meningkat darjat Allah, tak ada kita tak mengurang darjat Allah. Sebaliknya kita yang perlukan Allah. Nanti petang, tengoklah petang ke tengah hari, mana-mana sempat, kita baca risalah Asma Allah Husna, ada nama Allah Allahus Samad. Kebanyakan ulama mengatakan Allahus Samad al-maqsud fil hawaij. Allah diperlukan dalam segala hajat. Allah diperlukan dalam segala hajat. Pagi tadi dah makan pagi tadi. Makan apa? Nasi lemak. Nasi lemak tu buat pada apa? Beras. Beras pada apa? Padi. Siapa tanam padi? Kita tanam. Nasi lemak kita makan pagi tadi tu, kita kena nanam padinya. Siapa nanamnya? Petani. Tak tahulah dekat Thailand ke dekat Kedah ke. Kalau beras import Thailand ke. Kalau beras tempatan mungkin Kedah ke ataupun belah Krian sana. Maknanya kita memerlukan petani. Itu yang nampak dekat je tak? Petani ni boleh ada ke kalau Allah tak adakan dia? Tak boleh. Maknanya kita memerlukan Allah lah. Ujung-ujung mesti Allah. Dia tak. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ujung mesti Allah. Yalah, kita nampak manusia, Allah tak nampak. Mula kita nampak manusia. Aku perlukan petani. Pasal beras ni petani yang padi, petani tanam. Ikan nelayan yang tangkap. Ayam ni peternak yang pelihara. Tapi tanya balik, bolehkah ada peternak, petani, nelayan tu kalau Allah tak jadikan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan Allah yang jadikan perbuatan kamu. Maknanya kita memerlukan Allah. Ujung-ujung mesti Allah. Dan berkendak oleh tiap-tiap yang lain itu daripadanya. Yang lain pada Allah Ta'ala ialah alam atau makhluk memerlukan Allah Ta'ala. Siapa tak memerlukan Allah? Wa man istaghna 'anillahi ta'ala tarfata 'ain faqad kafara wa sara min ahli al-hain. Imam Tahawi rahimahullah kata, dan barang siapa terkaya daripada Allah Ta'ala walaupun sekelip mata, tarfata 'ain, maka telah kufurlah dia dan termasuk dalam golongan yang binasa. Kita ni ada sifat fakir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu memerlukan Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah tak perlu kita, kita perlukan Allah. Lagi yang bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Tuan-tuan mesti pernah dengar doa tahlil ni. Bacaan dalam doa tahlil.
Ataupun mungkin tuan-tuan sendiri bawa tahlil tak lagi elok. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Bawa ke situ makna dia. Bawa ke sini makna dia. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mampu menghitung pujian kepada Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu. Sebab kita tak mampu puji Allah, Allah puji diri dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Siapa puji ni? Allah. Allah puji siapa? Dia puji dia. Kenapa Allah puji Allah? Sebab Allah tahu kita tak mampu puji dia. Sebab itu dia memuji dirinya, sebab dia tahu makhluk tak mampu puji dia. Pujian kita tak habis. Ya, tak cukup lidah. Dalam satu syair Arab kata, "Lau anna fi kulli manbati sya'ratin lisanan Lau anna li fi kulli manbati sya'ratin lisanan lamastawfait wajib hamdihi." Kalau pada tiap-tiap liang roma ni tumbuh satu lidah, pada tiap-tiap liang roma tumbuh satu lidah, bayangkan berapa, pernah kira tak liang roma ada berapa? Cuba kira sekarang. Boleh? Liang roma ada berapa semua? Nampak? Yang paling dekat dengan kita tak tahu ya. Betul Allah Ta'ala kata, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih hampir apa? Hampir ilmu, bukan hampir tempat. Jangan kata Allah hampir tempat, tu Wahabi tu. Hampir ilmu, qurbul ilmi. Ya. Allah lebih hampir. Kalau orang lama-lama dia ada ungkapan dia tu. Allah Ta'ala ni jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuh. Sebab dia bukan tempat, dia bukan zat, dia bukan jisim, dia bukan jirim. Ni kalau saya dengan botol ni dekat bersentuh. Jauh berantara tu maknanya ada jarak. Berapa ni? 1 kaki, 2 kaki, 1 meter. Pihak Allah Ta'ala bukan macam tu. Jadi Allah lebih hampir pada manusia pada orang lehernya. Bukanlah tafsir apa maksudnya Allah lebih mengetahui diri kita pada kita sendiri. Kita tahu berapa liang roma, berapa liang rambut. Tak tahu. Seolah-olahnya Allah nak bagi syarat kat kita, kamu jangan belagak dengan aku. Jangan belagak pandai dengan aku. Aku lagi tahu. Kamu rambut kamu berapa liang kamu tak tahu. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah Ta'ala tahu satu persatu, tapi bukan dengan jalan membilang. Kita dengan jalan membilang. Saya malam tadi saya nak sediakan file tu. Saya terpaksa kira berapa dah ni. Alhamdulillah dah cukup 90. Mana tahu 90? Sebab bilang. Kita tahu satu persatu dengan jalan membilang. Tapi Allah Ta'ala tahu satu persatu bukan dengan jalan membilang. Tak sama. Dia sedia tahu tiap-tiap satu. Kerana wa ahsa kulla syai'in adada. Dalam nama Allah petang nanti Al-Muhsi, yang maha menghitung. Tapi maha menghitung tu bukan maksudnya Allah membilang, maksudnya Allah mengetahui tiap-tiap satu. Jadi kalau terjemahan maha menghitung tu pun kena terang tu. Kalau tidak, takut orang ingat Tuhan kena bilang dulu baru tahu ya? Dalam kitab Hasyiah Dasuqi disebut inna likamalihi ta'ala nihayatan inna lillahi ta'ala kamalatin la nihayatalaha. Sesungguhnya kesempurnaan Allah Ta'ala tu tak terhingga. Ya? Sebab dia sempurna. Sebab itu kita kata Allah Ta'ala ni bersifat sempurna. Sebab sempurna maka dia layak dipuji. Sebab itu Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam risalah tauhidnya, dia kata bila kita zikir Alhamdulillah, itu
selalu kita terjemah apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu terjemahan, itu bukan maksud. Maksudnya apa? Tiap-tiap kali kita sebut Alhamdulillah, maknanya isbatul kamalat lillahi ta'ala. Kita meyakini kesempurnaan bagi Allah. Sebab itu dia layak dipuji sebab dia sempurna. Kita tak layak dipuji sebab kita kekurangan. Wa in tajid aiban fasudal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Jika bersua dengan kekurangan, mohon kiranya Tuhan betulkan. Suci dan tinggi siapa tak punya pada dirinya cacat dan cela. Allah je. Kita ada rehat dulu. Kau apa rehat? Kalau tak ada di program, kita rehat sekejap je lah kan. Ya, ni. Dan maha suci ia daripada segala kekurangan. Kita zikir subhanallah, 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 subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa terjemahnya? Maha suci Allah. Suci daripada apa? Suci daripada apa? Jadi Imam Izzuddin Abdul Salam kata, bila kita zikir subhanallah, itu maknanya salbun naqais, ataupun menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Kalau Imam Qurtubi dalam tafsirnya, dia kata tanzihullah min kulli su', mana subhanallah, menyucikan Allah. Menyucikan Allah, Allah tak suci? Tak. Fikiran kita tentang Allah yang tak suci, kena sucikan daripada yang tak layak pada Allah Ta'ala. Ini kalau dalam pengajian sifat 20, sifat apa? Salbiyah. Sifat salbiyah tu, itulah makna subhanallah. Sifat salbiyah tu dah terkandung dalam subhanallah. Sebab itu Imam Izzuddin Abdul Salam kata, seluruh akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dah terimpun dalam zikir yang 4. Afdalul kalami arba'un subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua sifat 20 dah terangkum dalam tu. Semua asma Allah husna dah terangkum dalam tu. Ya. Jadi kalau berzikir bukan nak kejar pahala, nak pasak tauhid. Ada orang dikira nak habis biji tasbih tu, aku nak pahala banyak ni. Ligat biji tasbihnya. Makna lintang pukang. Bila kita faham makna tu, jadi pasak tauhid. Ya. Daripada barang yang terlintas di dalam segala hati, daripada barang yang tiada patut ia baginya. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal Ta'ala kata, mahma tasawwarta bi balika Allah bi khilafi zalika. Apa-apa saja yang terlintas dalam benakmu, Allah tidak seperti yang kamu terlintas itu, kamu terbayang itu. Saya selalu contohkan dengan ikan duyung. Kalau saya sebut ikan duyung, tuan-tuan boleh bayang ikan duyung? Tentu boleh tak? Sekarang ni tuan-tuan dah terbayang ikan duyung bila saya sebut. Sekerat orang, sekerat ikan. Pasal apa tuan-tuan boleh bayangkan? Sebab tuan-tuan pernah tengok ikan, pernah tengok orang. Tuan-tuan cantumkan aja. Sekerat orang, sekerat ikan. Duyung lah tu. Lepas tu boleh bayang. Allah pernah tengok? Pernah tengok Allah? Tengok dengan apa? Mata kepala ke mata hati? Tengok ke mata kepala? Yang terbatas nak tengok yang tak terbatas. Ya. Bolehkah yang tak terbatas nak memperikan, nak mengungkapkan yang tak terbatas? Boleh. Sebab itu Imam Syafi'i dalam mukadimah kitab risalahnya, dia kata la yablughul wasifuna kunha azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu faqama yasifu bihi khalquhu. Orang yang nak menyifatkan Allah, nak cuba menerangkan, nak mengungkapkan Allah Ta'ala tu,
Dia tak akan mampu mengungkapkan Allah Ta'ala itu sepenuhnya dan seluruhnya. Wala yuhituna bihi ilma. Allah Ta'ala kata pengetahuan manusia ni tak akan dapat meliputi zat Allah Ta'ala. Imam Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah berkata, waqad a'jaza 'anil ihatati khalqah. Allah jadikan makhluk ni lemah daripada mengetahui meliputi hakikat zat Allah Ta'ala. Baik itu Imam Tahawi kata lagi, la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham wa la yushbihuhul anam. Dalam satu riwayat, wa la yushbihul anam. Maksudnya Allah Ta'ala ni tak sampai oleh sangkaan. Orang Melayu sebab apa? Gamak. Allah ni gamaknya kalau gamak-gamak tu semua bukan. Allah ni gamaknya macam ni kot. Bukan macam tu. Tak sampai oleh sangkaan. Wala tadrikuhul afham, tak terjangkau oleh faham. Sebab itu ada zikir Allah Akbar. Apa makna Allah Akbar? Allah Maha Besar. Ini pun satu hal juga. Ada satu penceramah selebriti, dia nak menerangkan Allah tu Maha Besar. Saya lakonkan balik. Saya nak tunjukkan salahnya tu. Allah tu besar. Nampak? Dengan tekanan suara, dengan tangan tu, kalau macam tu dia buat, orang faham macam mana? Saiz. Allah tu Maha Besar. Dengan tangan tu buka je lah. Lepas tu suara pula tekan. Jangan dibuat Tuhan tu bersaiz. Rosak akidah. Kalau keyakinan lah. Tak tahulah adalah hatinya. Tapi kita bimbang orang dengar tu. Orang ni kalau penceramah selebriti cakap tu, dia dah macam fatwa dia tu. Pada orang kampung kadang-kadang. Yang tak mengaji insya-Allah. Jangan bayangkan Tuhan tu bersaiz. Sebab Tuhan bukan jisim. Jisim ada saiz. Kita ni ada saiz sebab ada jisim. Allah tak besar sebab dia tak ada jisim. Laisa bi jismi musawwar, Imam Ghazali itu. Allah tu bukan jisim. Kita ni tuan-tuan ni ada yang pakai saiz L, ada yang M ni baju, ada saya S. Saya jisim kecil. Jismun saghir. Tuan-tuan ni ada yang jismun kabir ni. XL apa dia? Pasal ada jisim. Allah tak ada jisim. Dalam kitab Ummul Barahin, la yattasifu bisigari awil kibari. Tuhan ni tak ada bersifat dengan kecil ataupun besar saiz. Imam dalam syarah kata, kalau besar darjat betul, besar saiz salah. Sebab itu dah menjisimkan Tuhan. Baik. Wala yushbihul anam. Allah tak serupa dengan makhluk. Makhluk pun tak serupa dengan Allah. Sebab itu kata tuan guru saya, mengapa kalau kita belajar sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mengapa mukhalafah ni mufa'alah dia punya wazan. Mufa'alah ni wazan dia, maksudnya ada dua pihak. Ada dua pihak. Tuhan tak serupa dengan makhluk, makhluk tak serupa dengan Tuhan. Tuhan tak serupa dengan makhluk, makhluk tak serupa dengan Tuhan. Ya. Lagi tiada beristeri dan tiada beranak. Firman Allah Ta'ala, mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak sekali-kali mempunyai isteri dan tidak sekali-kali mempunyai anak. Banyak orang mengamalkan lepas bagi salam apa dia bacanya? Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Ya. Lagi tiada beristeri dan tiada beranak, dan tiada yang memperanak. Tiada yang memperanak maknanya tak ada mak bapak. Allah ni tak ada mak bapak sebagai sebab adanya Allah. Ini
Kalau dalam sifat 20 dia masuk bawah mana ni? Tiada isteri, tiada beranak, tiada memperanak ni, masuk ke bawah mana? Masuk bawah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri sendiri? Allah tak memerlukan tempat, sebab dia zat, dia bukan sifat. Dan Allah tidak perlu yang menentukan, yang menjadikannya. Sebab Allah Ta'ala ni bukan makhluk, bukan benda baru. Tapi tak ada pun dalam tu menafikan berisri, menafikan Allah ni, menafikan Allah tak memerlukan tempat, Allah tak memerlukan penjadi. Tapi tak ada pula kata Allah tidak memerlukan. Ini kalau kita mengaji, sebenarnya kalau kita dah menafikan Tuhan tu tak ada, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan penjadi, isteri lagi Tuhan tak perlukan. Bila kita nafi yang besar, yang kecil-kecil kita nafi. Dan tiada menyamai ia dengan zatnya dan sifatnya dan af'alnya akan seseorang. Ini kalau ulama kata laisa kazatihi zatun wala kasmihi ismun wala kafi'lihi fi'lun wala kasifatihi sifatun illa min jihati muwafaqatil lafzi. Kata Tuan Guru saya, Tuhan dengan kita ni, sifat Tuhan dengan sifat kita ni sama dari segi nama aja. Kita mendengar, Tuhan mendengar, bunyi macam sama. Sama tu bunyinya. Memang bunyi sama, hakikat tak sama. Lafaz dia sama, hakikat tak sama. Ya. Zatnya tak sama, sifatnya tak sama, perbuatannya tak sama. Maka ialah Tuhan yang menjadikan ia akan segala makhluk yang ulwi, bukan alawi, yang ulwi. Yang ulwi dan yang sufli. Ulwi ni makhluk yang tinggi, sufli makhluk yang rendah. Ulwi ni langit dan segala isinya, sufli ni bumi dan segala isinya. Itu maksud ulwi sufli. Ulwi sufli ni dalam kitab Jawahir Tauhid ada. Fansur ila nafsika summa taqili lil alamil ulwi summa sufli. Renung, kaji dirimu, kemudian kaji alam tinggi, langit dan segala isinya, kaji alam rendah, bumi dan segala isinya. Lagi ketunggalan ia pada mengadakan dan mentiadakan. Ketunggalan ni maksudnya hanya Allah Ta'ala yang boleh mengada dan meniadakan. Apa makna Tuhan? Apa makna ilah? Ilah makna apa ilah? Uluhiyah tu makna apa? Sebagian ulama kata yang ada sifat al-qudratu alal ikhtira', ada kuasa untuk menjadi, menciptakan, itulah Tuhan. Ini prinsip sangat ni, prinsip. Nabi Isa Tuhan ke bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Sebab apa dia bukan Tuhan? Satu daripadanya sebab dia tak boleh mencipta. Tak boleh mencipta, confirm bukan Tuhan. Innal ladzina tad'u min dunillah, innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru, kamu sembah tu tak boleh mencipta walaupun seekor lalat. Itu bukan Tuhan. Allah khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala pencipta tiada satu. Dengan kekerasan takluk kudrat iradatnya. Kekerasan ni maksudnya kita tak boleh nak lari daripada kuasa dan kehendak Allah Ta'ala. Yang Allah kata berlaku, berlaku. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fama syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Tu Syair Syafi'i. Apa yang engkau kendaki berlaku walaupun aku tak nak. Saya mengajar kat Ustaz, kadang-kadang saya saja nyakat budak-budak, nyakat sama murid saya. Saya kata koma ni yang sebenar-benarnya nak masuk Ustaz ke nak masuk mana asalnya ni? Lepas SPM dulu cadangnya nak masuk mana? Mesti bukan nak masuk Ustaz kan? Mengangguk, dia mengangguk. Mesti koma nak masuk UAE, nak masuk UN, nak masuk. Habis tu ni pasal apa ada di Ustaz ni? Maknanya kehendak kamu lain, kehendak Allah lain.
wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kehendak kita tertakluk pada kehendak Allah. Ataupun kalau dalam bahasa Imam Tahawi, dia kata wa akasat iradatuhul iradati kullaha wa ghalabat masyiatuhul masyiati kullaha. Kehendak Allah mengatasi kehendak kita. Kita nak masuk UAE, alih-alih ustaz saya dapat. Atau pelajar saya lah. Nak kahwin dengan Salma, dapat Khadijah. Bercinta dengan Salma dekat 5 tahun. Semua orang kata tak ada lain, dah memang jodoh dia tu. Tengok dengan Khadijah kahwin. Pasal apa? Kehendak kita lain, kehendak Allah. Kehendak Allah yang menang. Itu kekerasan takluk. Sebab itu kata tuan guru saya, perbuatan-perbuatan kita, kejadian-kejadian yang berlaku pada kita ni adalah semuanya takluk sifat Allah. Maknanya apa saja kejadian yang berlaku dalam dunia ni, yang berlaku pada kita, berlaku pada apa saja yang berlaku lah, semuanya adalah takluk, semuanya adalah kesan takluk sifat-sifat Allah, sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu. Ya. Sebab itu kalau kita mengaji tak hikam, dia kata Ibn Attas Sekandari, dia kata man arafa al-haqq syahidahu fi kulli syai. Siapa mengenal Allah Taala, dia akan nampak Allah, dia akan menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Bukan dia nampak Allah dengan mata kasar, tak, mata hatinya tu. Dia nampak perbuatan manusia, tapi mata batinnya perbuatan Allah tu. Ya. Kudrat iradatnya, maka terserahlah segala kainat. Kainat ni kejadian. Terserahlah segala kainat ini semuanya pada bawah perintahnya. Maka tiada jenis i'tirad. I'tirad ni bangkang, bantah atau membangkang, menolak atau membangkang. Maka tiada jenis i'tirad bagi seseorang jua pun akan kehendaknya. Kita tak boleh nak tolak kehendak Allah Ta'ala. Tsunami kalau nak berlaku, ada tak teknologi boleh berhentikan tsunami? Tengah gempa teruk ni, ada satu teknologi dia boleh tekan butang tu berhenti gempa? Tak ada tak. Paling-paling pun teknologi ada apa? Kalau berlaku gempa tu, bangunan tu tak ada teruk mana rosaknya, pasal ada teknologi yang boleh menjadikan bangunan tu orbital, macam beroda. Paling-paling itu mana ada berlaku gempa, tekan butang berhenti gempa. Kalau dah kehendak Allah. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kalau dah Tuhan kata kena kat kita, tak kena orang. Kalau Tuhan dah kata kena kat kita, tak kena kat orang. Kalau Tuhan dah kata kena kat orang, tak kena kita. Orang dulu-dulu dia ada istilah tau, segeser sepadi. Segeser sepadi ni macam ni. Ni katalah peluru. Ni peluru besar, no peluru. Peluru. Kita sebut CP kan, Allah nyaris. Cuk lah lagi tu. Nyaris sikit lagi nak kena. Berapa jarak nak kena tu? Kalau letak butir pasir, cukup-cukup butir padi, terasa anginnya tu, tapi tak kena. Pasal apa tak kena? Dah Tuhan kata tak kena. Dah dia kata tak kena. Kalau dia kata kena, elak macam mana, tepih macam mana kena. Kalau dah dia kata kena. Sebab itu ada orang zaman dulu, dia tengok tentera Mongol. Dalam kitab Tuhfatul Murid ada sebut. Orang ni, Syekh ni, dia heran, dia kata pasal apalah Allah biarkan wanita, orang tua, kanak-kanak dibunuh di Baghdad oleh tentera Mongol dengan kejam. Sebagian ulama kata
40 hari 40 malam tentera Mongol bunuh orang di Baghdad, punya ramainya orang. Kemudian masjid tukar jadi gereja, jadi kuil. Masa Quran gantung kat leher anjing. Jadi Syekh Afifuddin Zahid ni, dia pun dalam hati dia, ngapa Allah biarkan aja. Macam kita dengan Palestin sekarang lah, kadang-kadang mungkin ada orang dia tertanya dalam benaknya, ngapa Allah tak musnahkan aja Yahudi itu serta-merta. Kita pula pandai pada Tuhan. Saya ingat tuan guru saya cakap, kita tak boleh suruh bos. Tu dia punya bahasa. Kita tak boleh suruh bos. Kalau ayat Qurannya apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tak boleh pertikaikan yang Allah Ta'ala tentukan. Mesti ada hikmah. Kita yang tak mampu menyelami hikmah. Bukan tak ada hikmah ada. Kita tahu. Jadi malam tu Syekh ni tidur dia tengok tulisan dalam tidurnya tu, da'il i'tirada famal amru lak. Kamu jangan pertikaikan Tuhan. Itu bukan urusan kamu. Itu bukan urusan kamu, itu urusan dia. Jadi dia satunya kehendak Allah tu tak boleh kita tolak. Kalau Allah kata berlaku, berlaku. Yang keduanya, kalau dah berlaku jangan pertikaikan. Cari hikmah. Dua tu. Saya habiskan syahadah Rasul, kemudian kita berehat saja. Artinya, aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hati aku, dan aku nyatakan bagi yang lain. Ini tak payah saya urai, sama macam tadi. Dan aku nyatakan bagi yang lain daripada aku akan bahawa sesungguhnya penghulu kita Nabi Muhammad anak Abdullah itu hamba Allah dan pesuruhnya pada sekalian makhluk. Ngapa hamba dulu baru pesuruh? Ngapa tak pesuruh kemudian baru hamba? Kan pesuruh tu lagi tinggi. Hamba semua orang hamba, tak semua orang pesuruh. Ngapa letak hamba dulu? Kenapa? Dalam kitab Tafsir Sawi sebut Ashraful Maqamil Ubudiyah, makam yang paling mulia adalah kehambaan. Awak Rasul ke, awak orang biasa ke, awak raja ke, awak rakyat jelata ke, awak siapa pun, awak adalah hamba. Awak tak boleh tanggalkan hamba tu pada diri awak. Apa pun jawatan awak, di mana pun awak, bila pun awak tak boleh tanggalkan kehambaan tu pada diri awak. Awak tu hamba kat mana-mana pun hamba. Ya? Apa resmi hamba? Apa resmi hamba? Dipanggil ia mari, disuruh ia pergi, bekerja kerana perintah, berhenti kerana tegah. Itulah sebenarnya hamba. Kalau panggil tak datang-datang, suruh tak pergi-pergi, itu hamba yang orang parit kata biut. Itu hamba yang degil. Orang Kedah ketegak ke ya? Ketegak. Jangan jadi hamba yang ketegak. Sampai itu Ibn Al-Talih Sekandari kata lagi taikam, dia kata kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqa. Daklah kamu berpaut pada sifat-sifat ketuhanan Allah Ta'ala, dan daklah kamu benar-benar menjadi hamba. Daklah kamu benar-benar ada sifat hamba. Dan membenarkan dia, maksudnya percaya pada Nabi SAW dan mengikut akan dia. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Setiap yang dibawa oleh Rasulullah SAW tu hendaklah kamu tunduk dan terima. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasulullah SAW bawa, kamu ambil, kamu terima. Yang baginda tegah tu kamu jauhi.
dan mengikut akan dia, dan haram atas mereka itu mendusta ia akan dia itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mendusta ia akan dia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu zalim ia. Mengapa orang yang mendustai Rasul itu zalim? Apa makna zalim? Meletakkan sesuatu pada tidak kena pada tempatnya, tidak memberikan hak kepada yang berhak, mengambil hak kepada yang berhak. Rasul ni benar ke dusta? Benar. Jadi bila kita dustakan dia, salah letak lah tu. Yang benar dia katakan dusta, yang dusta dia katakan benar. Salah letak tu zalim. Syirik pun zalim. Sebab apa syirik zalim? Syirik pun salah letak juga. Tuhan letak tempat makhluk, makhluk letak tempat Tuhan. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Kalau nak buat nasi minyak, pergi kedai, minta minyak apa? Ada pernah minta minyak lembu? Pergi pekan Tepin cari minyak lembu, sampai ke Sudah tak dapat. Tiap-tiap kedai masuk, okey minyak lembu dah ke? Dia tengok kita atas bawah, betul korang ni tak pernah dibuat orang minta minyak lembu. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Allah yang cipta kita, tiba-tiba yang lain pula kita anggap sebagai Tuhan. Yang lain kita bagi title Tuhan, padahal dia bukan buat alam, Allah yang buat alam. Dan barang siapa yang menyalahi ia akan Rasulullah SAW, maka orang itu derhaka ia lagi, binasa ia, habis syahadah Rasul. Penutupnya, mudah-mudahan memberi taufik akan kita oleh Allah Ta'ala bagi sempurna mengikut akan dia, akan Rasulullah SAW. Ini doa dia, kalau ada mudah-mudahan ni doa. Ini ibu perkataan juga, mudah-mudahan ni doa ni. Dan menggunakan tapi biasa mudah-mudahan ni dia, kalau orang mengaji Arab, jumlahnya jumlah khabariyah, tapi dia punya maknanya insya'i, ya, walaupun ayatnya itu ayat kenyataan, tapi maknanya makna permohonan, makna doa. Mudah-mudahan mudah-mudahan memberi taufik akan kita oleh Allah Ta'ala bagi sempurna mengikut akan dia akan Nabi SAW. Minta hidayah kan minta taufik? Minta hidayah kan minta taufik? Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah ya. Tapi hidayah ada 5 tingkat. Hidayah yang paling bawah sekali, hidayatul tabi'ah, ataupun dalam setengah kita sebut hidayatul wijdan, dalam setengah kita sebut hidayatul ilham. Yang paling bawah sekali hidayah naluri. Itu hidayah paling, itu kita tak minta yang tu. Kita bukan minta hidayah yang tu, hidayah naluri. Ni mungkin apa, Ustaz Izul ada baby belum? Ada baby dah. Berapa umur baby? 10 bulan. Ada menangis tak baby? Ada menangis. Bila dia menangis? Malam. Sebab apa? Sebab dia sejuk ke, dia lapar kan? Siapa yang mengajar dia menangis? Ada bagi taklimat tak kat baby tu? Nak, kamu kalau lapar nangis tu. Nak, kamu kalau sejuk nangis tu. Ada tak kita bagi taklimat kat baby? Tak ada kan? Siapa suruh dia nangis? Dari mana datangnya tu? Tu dipanggil hidayatul ilham, naluri. Naluri itu jadi sebab dia selamat. Kalau tidak mati sejuk dia, kalau tidak mati lapar dia, kalau diam je bayi tu baik no, bayi dah 5 bulan tak pernah nangis, dah 10 bulan tak pernah nangis bayi tu. Bagus dapat bayi macam tu. Tu bukan bagus, itu bahaya. Bayi tu kalau apa-apa jadi dekat dia, sakit ke apa, kita tak tahu, mesti tak menangis. Siapa suruh dia nangis? Itu naluri. Naluri itu hidayah. Hidayah itu maknanya pedoman. Pedoman kepada kita. Oh, dia lapar ni. Itulah pedoman. Suap dia makan. Naluri.
Binatang kadang-kadang hidayah naluri dia lagi kuat. Kucing tu kalau kita buang dia 2 batu, esok tengok datang balik rumah kita. Dia pakai Waze ke? Kucing tu pakai Waze, pakai Google Map. Naluri. Ni kalau tuan-tuan terus lagi jalan ni sampai ke ada simpang ke Kuala Gula kan. Simpang ke Kuala Gula. Kat Kuala Gula tu tiap-tiap tahun ada burung pada Siberia pergi Australia, dia singgah situ Kuala Gula tu, transit situ. Beribu kilometer dia terbang, beratus bukan ribu. Dia pakai Waze ke? Sampai terbang tengok Waze, mana Australia jauh lagi, Allah, 100,000 kilometer lagi. Naluri. Naik lagi hidayah panca indera, hidayatul hawas. Naik lagi hidayah akli, hidayah akal. Naik lagi hidayah din, hidayah agama, hidayah ilmu, tahu, hidayah tahu hal-hal agama, perkara agama. Yang paling atas sekali hidayah taufik. Yang itu kita minta, kita bukan minta yang bawah. Hidayah taufik. Taufik ni Allah jadikan pada kita ketaatan. Kita mahu dan tahu dan mahu taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan memberi taufik akan kita oleh Allah Ta'ala bagi sempurna mengikut akan Dia dan mengkurniakan Ia bagi kita akan sempurna berpegang dengan jalannya, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memati Ia akan kita. Semoga Allah mematikan kita atas agamanya, atas agama yang dibawa oleh Rasulullah-nya tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, min tamamin ni'mati al-maut 'ala al-Islam, daripada kesempurnaan nikmat ialah mati dalam Islam. Dan mengampunkan ia akan kita oleh Allah serta keampunannya. Semoga Allah mengampuni kita. Demikian lagi segala yang memperanak akan kita, mak bapak kita. Kita minta Allah ampunkan mak bapak kita dan ahli kita, keluarga kita dan saudara kita, dan yang kasih akan kita. Sesiapa yang kasih pada kita pun kita minta Allah ampunkan mereka, dan segala sahabat kita daripada sekalian yang muslimin. Wallahu alam. Menuliskan dia oleh yang berharap akan rahmat dan keampunan Tuhannya, Haji Yahya Zikri bin Haji Alamat Piah, Yaumul Ahad 23 Zulqaidah 1423 Hijriah, bersamaan 26 Januari 2013 Masihi. Dengan ini saya ijazahkan risalah ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita rehat je lah. Berapa lama nak rehat? Lepas ni kita akan baca apa tu, risalah Aqidah Ahlussunnah Jamaah Syekh Abdul Salam Al-Bani. 10 minit boleh ya? 10 minit, 10 ke 15 minit lah.